Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana kita diberi lagi ruang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita tentang mengenai keutamaan kematian ataupun mengapa kita menyebut tentang kematian itu di sana ada kelebihan daripada kematian. Kerana biasanya orang kita nampak kematian itu mematikan segala nikmat yang kita dapat. Padahal di sebalik kematian itu jarang orang kita bicarakan. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala ajar di sana ada kelebihan terhadap kematian ini. Jangan kita nampak kematian itu satu pemutus segala kenikmatan-kenikmatan pada diri kita, sehingga kita tak rasa lagi di sebalik kematian itu ada nikmat yang Allah sediakan pada diri kita. Yang ni pelik orang Islam. Orang Islam ni dia tidak berfikiran satu laras. Tetapi orang Islam ni berfikiran dia pada diri dia ialah nampak banyak laras-laras yang terdapat di sebalik itu. Kadang-kadang kita nampak bahawa bila mati maknanya habislah pada diri kita. Sampai peringkat di kalangan kita ada yang berputus asa bila mati suami dia, misal contohnya, ataupun matinya ayah dia, ataupun matinya kematian pada ibu yang disayangi, atau mati pada orang yang disayangi dalam hidup dia. Bagaikan dalam hidup dia itu dia rasa bahawa saat itu dia tidak bernilai lagi hidup di atas dunia. Islam dia tak ajar demikian. Dalam kehidupan kita ni, Islam diajar bahawa kematian itu, di sebalik kematian itu ada kelebihan yang Allah sediakan. Jangan kita nampak dengan kematian itu maka hilanglah kenikmatan dan kelebihan yang Allah bagi pada kita di atas dunia ini. Tetapi mati ni ada lagi lebih, yang ada lagi perkara yang nikmat di sebalik kematian. Sehingga kan bila kita dalam keadaan yang kita diberi nikmat-nikmat pada diri kita di dunia ini, jangan kita fikir ini nikmat yang sebetulnya dan sebenarnya. Nikmat dunia ni semualah nikmat yang sementara. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ni penuh dengan permainan dan kelekaan. Dalam Al-Quran cerita tentang dunia ni, innamal hayatud dunya, innama hadhil hayatid dunya. Sehingga kan Allah cerita kehidupan di dunia ini zinatun wa tafakhurun, menjadi perhiasan, berbangga-bangga di kalangan kamu. Ni nikmat dunia dipanggil demikian. Tetapi kita nak dapat dalam hidup kita nikmat yang sebenar bukan dunia, tetapi nikmat yang sebenar ialah nikmat kita di akhirat nanti. Tu nikmat yang kekal abadi. Dunia ni para hadirin sekalian pun tengok segala benda yang kita dapat di dunia ini. Benda kita dapat dunia ni makan sedap. Misal contoh, berapa lama sedap tersebut. Kemudian berapa lama kita ni dalam keadaan sedap. Lepas pada kita sedap, lepas pada tu hilang sedap ni, maka di waktu itu hilang nikmat sedap tadi, menyebabkan di waktu itu kita cari lagi dalam hidup kita. Tapi dalam hidup kita bukan begitu. Allah jadikan kehidupan kita ni, dunia ni semua sekejap. Tidur, nikmat sekejap. Sedap, tidur, sedap. Tapi sekejap je. Kemudian banyak harta benda, nikmat sekejap. Lepas pada tu, sengsara dengan nikmat yang harta benda yang banyak. Kemudian apa benda lagi pada diri kita? Anak pinak kita nikmat, tapi sekejap je. Dalam hidup kita ni semua sekejap. Yang kekal pada diri kita ni, yang tak akan hilang daripada diri kita ialah bila kita dalam syurga. Tu bukan sekejap. Khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga tu segala nikmat-nikmat yang kamu miliki sampai bila-bila pada diri kamu.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, oleh demikian datang Islam, dia mula ajar pada diri kita bahawa jangan kita nampak mati itu satu musibah, jangan. Tetapi Islam ajar nampakkan kematian itu ada kelebihan yang Allah jadikan. Janganlah sampai kita bila berlaku kematian saja, sama ada orang yang kita sayangi dalam hidup kita ni luluh dan kita ni tak ada kekuatan pada diri kita. Jangan. Islam diajar bila kamu nampak kematian itu dia akan dapat nikmat lepas pada kematian. Bagi orang mukmin lah. Sebab tu Islam disuruh kita nampakkan kematian itu bukannya satu musibah. Tetapi kematian itu yang diajarnya pada diri kitanya, di sebalik kematian itu ada kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah sediakan dalam kehidupan seseorang. Sehingga kan dia akan rasa seronok dan gembira dalam hidup dia. Boleh jadi kita akan tanya, apa kelebihan terhadap kematian ni Ustaz? Dan kalau kita tanya, apa kelebihan bagi kematian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, kematian itu, para ulama berpendapat bahawa kematian itu bukan bererti ketiadaan sama sekali. Kita kena ingat demikian. Mati ni bukan maknanya habis, tak ada apa-apa dah. Bukan juga kefanaan, bukan juga kehancuran. Bila mati-mati ni, dia bukan jadi hancur. Tidak. Akan tetapi kematian itu hanyalah keterputusan dan keterpisahan roh daripada badan saja. Yang berlaku ni, kalau berlaku mati, maknanya roh tercabut daripada jasad. Kemudian jasad kita ni mula dah dihancurkan oleh Allah. Pergantian keadaan. Dan bila kita mati, berganti keadaan. Daripada keadaan hidup di dunia dan perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu dia hakikat mati. Maknanya, bila kita mati ni, kita berpindah dah. Tak boleh dah duduk atas dunia. Habis kena hidup kat mana? Hidup di alam barzah pula. Itu cara demikian. Bilal Ibn Sa'ad, dalam sebuah nasihat dia sebut, wahai sekalian manusia yang masih hidup, sesungguhnya kamu semua tidak diciptakan untuk sebuah kehancuran. Manusia, katanya Bilal bin Sa'ad, Ibn Sa'ad ini disebut, kita ni bukan diciptakan untuk kehancuran, melainkan untuk keabadian. Allah jadikan kita ni untuk hidup kekal, bukan hidup untuk hancur. Engkau semua akan berpindah daripada satu kampung ke kampung yang lain. Kamu semua ni, hei manusia, akan pindah. Kita ni akan pindah. Bukan kita kekal di atas dunia ni. Kita kena sentiasa bagi tahu, kita ni akan pergi ke sana. Kita ni akan pergi ke sana. Ke sana, ke sana, ke sana. Ke sana tu maksudnya apa dia? Kita akan pergi ke dalam kubur. Kita akan pergi ke alam mahsyar. Kita akan pergi melalui titian sirat. Kita akan pergi ke alam yang kekal abadi. Apa dia? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian kita dapat ni. Maknanya dunia ni Allah jadikan untuk kitanya berjalan dan bergerak dan bergerak. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan ni akan kekal sampai bila-bila ke dalam hidup? Tak. Allah tak jadikan kita ni kekal selama-lamanya. Lalu Allah jadikan kita ni sedang bergerak menuju pada kematian. Bila mati, lepas pada mati tu hidup balik, bergerak lagi kita. Pergi ke mana? Berjumpa dengan mahsyar, jumpa pula mahsyar. Kemudian kita bangkit di mahsyar. Lepas bangkit di mahsyar ni, kita akan bergerak lagi, bergerak menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan hidup orang mukmin dipanggil. Umar Ibn Abdul Aziz berkata, sesungguhnya kalian diciptakan untuk keabadian. Kalian akan berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya kita ni akan mati. Kita ni akan, kalau kita tak mati, kita tak akan jumpa alam abadi. Sebab tu Islam diajar bahawa kita kena faham pada diri kita, bila kita mati, kita akan jumpa yang kekal. Sekarang ni semuanya hancur. Yang ada atas dunia ni akan hancur. Badan kita hancur, pakaian kita hancur, nama kita akan hancur, segala benda akan berakhir. Ni hakikat dunia. Hakikat dunia, kita kena tahu, hari ni orang sebut nama kita. Boleh jadi dalam 20-30 tahun yang akan datang nanti, orang tak sebut dah nama kita. Maknanya apa dia? Kita sedang bergerak dah di alam sana. Kita sedang bergerak di alam sana. Manakala di atas dunia ni, orang lain pula ganti.
perjalanan kita ni. Lalu kita ni sedang bergerak tak bergerak? Ya, sedang bergerak. Menuju ke mana? Menuju ke alam abadi. Itu yang disebut dengan syurga dalam hidup kita sebagai tempat orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ni bergerak pergi ke neraka. Tu na'udzubillah min dzalik. Sebab tu saya ulang banyak kali pada diri kita. Kita kena fahamlah depan kita ni ada kematian. Di sebalik kematian itu ada kelebihan bagi orang mukmin. Jangan kita ni jadi rasa pada diri kita ni galak je pada diri kita. Ni nak mati, kita rasa demikian. Tak. Lepas pada mati ni, nikmat yang lebih besar lagi dalam hidup yang kita akan dapat. Abdullah ibn Umar menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang berharga dan dari seorang mukmin adalah kematian. Orang mukmin, benda yang paling berharga bukan emas. Orang mukmin, benda yang berharga bukan pangkat. Orang mukmin, benda yang paling berharga bukan rumah besar, kereta mewah, bukan. Tapi yang paling berharga bagi orang mukmin ialah kematian. Bila kita mati, kita akan mengasai nikmat-nikmat yang sebenar yang patut kita dapat dalam hidup kita. Ini orang mukmin dalam hidup mereka. Sebab tu bila kita bicarakan tentang soal mati, jangan kita nampak bahawa mati ini satu benda yang penyudah dan pengakhiran dalam hidup. Jangan. Tetapi jadikan diri kita ni bila sebut saja tentang mati, kita kena nampak di sana ada lagi kenikmatan yang lebih besar. Macam orang naik kapal terbang. Bila naik kapal terbang, dia duduk di business class. Dia duduk berada dalam first class. Misal contohnya, dia berada atas kapal terbang. Yang dia gembira ke atas business class? Tak. Yang dia paling gembira bila kapal terbang ni boleh ending dengan boleh berhenti, boleh turun, boleh boleh turun dalam keadaan selamat, kemudian dia boleh berpindah daripada kapal terbang, dia pergi kehidupan yang jauh lebih besar daripada hidup di atas kapal terbang tu. Demikianlah hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia jangan nampak bahawa benda yang paling berharga yang dia miliki sekarang. Yang dimiliki sekarang ni tak berharga. Yang paling berharga dalam hidup orang mukmin apa dia? Yang paling bernilai dalam hidup dia. Bila dia mati nanti. Bila dia mati, lepas pada dia mati itu, dia nampak nikmat yang paling nikmat yang dia akan rasai pada diri dia. Kita naik kereta, tuan-tuan. Macam mana pun mewah kereta kita, kita tak rasa seronok. Ya, kita seronok yang tu. Tapi jangan kita nampak bahawa ini keseronokan yang sebenar. Bila kita naik kereta, kenderaan, yang paling seronok ialah sampai ke destinasi. Bila sampai di destinasi itu, alhamdulillah sampai. Tu cara demikian. Destinasi kita kat mana dalam hidup kita atas dunia ni? Bila berlaku kematian, itulah destinasi kita untuk kita bergerak lagi, untuk nak bergerak di sana nanti. Sebab tu bila kita turun daripada kenderaan kita kan, sampai dibalik ke kampung ni, musim PKP macam ni tak boleh balik kampung. Tapi bila masa dibuka saja peluang untuk balik kampung tu, bila boleh naik kereta, duduk atas kenderaan, balik, sampai je. Bila sampai di kampung, berhenti je kereta kita, tutup enjin kereta tersebut, turunkan barang, naik atas rumah kita. Bila balik ke kampung kita ni, naik, bercakap dengan mak kita, dengan ayah kita ni, borak ni, itulah nikmat yang kita rasai. Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat lagi untuk kita nak rasa. Ya, kita boleh bergembira, tapi bukan untuk kekal sampai bila-bila. Dunia ni yang paling bernilai pada kita bila kita mati. Bila kita mati, lepas pada kita mati, kita bertemu dengan janji Allah. Janji-janji Allah ni berlaku bila? Pada diri kita, lepas pada kita mati. Satu, kematian itu paling bernilai dalam hidup orang mukmin. Ini gambaran yang nak disebut oleh tuan kitab kita ni, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Qurtubi, diajar pada diri kita ni supaya kita nampak bahawa di sebalik kematian itu ada kenikmatan yang besar yang Allah sedang sediakan untuk diri kita. Kita naik, tuan-tuan, naiklah kapal terbang ke, naiklah kapal mewah macam mana sekalipun. Tuan-tuan kagum ke dengan kapal mewah tu? Tuan-tuan rasa seronok ke naik atas kapal terbang? Ya, seronok. Tapi yang paling seronok bila? Bila boleh landing dengan cara baik.
Turun-turun kapal terbang tu, landing, dah landing boleh ambil beg, kemudian boleh ambil semua barang-barang yang kita bawa bersama, boleh pergi balik ke rumah kita sampai ke rumah. Jumpa katil tu, tidur kat rumah kita tu, rasa lapang je rasa. Nikmat je pada diri kita. Orang mukmin demikian. Orang mukmin ini, bila dia mati, masuk dalam kubur, dia rehat je. Allah, bau rasa segar tu badan. Bau rasa nikmat dalam hidup dia. Kenapa? Lepas pada dia mati, dia boleh rasa kerehatan pada diri mereka tersebut. Jabir dan Al-Husain bin Ibn Ali menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, kematian adalah tumbuhan wangi bagi seorang mukmin. Mati ni wangian indah bagi orang mukmin. Itu cara demikian. Al-Hasan dan Al-Jabir dan juga Al-Husain bin Ibn Ali sebut, dia kata, siapa sebut tentang mati, maknanya ia sedang mewangi tubuh badan dia. Wangilah kewangian yang indah dalam hidup kita. Kenapa? Inilah kegembiraan dalam hidup. Macam orang bau minyak wangi, macam mana? Suka je kita, lapang je rasa. Orang kita ni bau minyak wangi kan. Kadang-kadang kita bau minyak wangi tu, Allah sedapnya. Daripada mana ni bauan ini? Sonoknya kita. Mati ni, orang mukmin, dia bagaikan kewangian yang indah. Bila kita menghadap depan Allah, kita rasa lapang je dada kita. Habislah. Segala amalan-amalan kita dah berakhir. Dengan syarat, kita bersungguh-sungguh di atas dunia. Buat amalan kita ni bersungguh-sungguh dah. Baca Quran bersungguh-sungguh, bersedekah bersungguh-sungguh kerana Allah. Maknanya, segala benda yang kita buat ni, semua kita buat yang the best, yang terbaik. Semua terbaik dalam hidup kita. Bila kita mati, kita akan rasa, alhamdulillah, aku dah menghadap depan Allah dah saat yang sebegini. Siti Aisyah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, kematian merupakan harta rampasan perang. Mati-mati ni macam kamu dapat harta rampasan perang. Kamu dapat nikmat zaman-zaman dahulu, bila dapat harta rampasan perang ni, sahabat-sahabat gembira lah. Kerana apa dia? Kerana harta tu dapat dengan banyak. Harta rampasan perang. Kematian merupakan musibah dan kemiskinan merupakan masa yang lengang. Disebut, kematian merupakan musibah. Kemiskinan merupakan masa yang lengang dalam hidup seorang. Kekayaan merupakan seksaan. Siapa-siapa yang diberi kekayaan, tuan-tuan jangan ingat dia ni dalam keadaan gembira, tak. Siapa yang diberi harta benda yang banyak di atas dunia, itu satu cara Allah nak mensengsarakan dia. Cara Allah nak mensengsarakan seorang. Kita ingat, kalau Allah tak bagi itu yang nak mensengsarakan, itu satu. Tapi bila ada, kadang-kadang kan kita tengok, ada di kalangan Facebooker, ataupun yang disebut dengan apa dia, orang-orang yang ada yang Instagramer dan sebagainya, dia tunjuk kemewahan dia. Saya dah bawa balik shopping, saya beli barang ni, saya beli begini, barang ini, nak letak kat mana? Dia buat live, dia letak barang-barang dan sebagainya pada diri dia tersebut. Orang yang demikian, kalian ingat ke dia ni selesa ke? Dia ni sedang menghadapi yang disebut dengan keseksaan dalam hidup dia. Kemewahan, kekayaan yang ada, satu keseksaan pada seseorang. Harta yang banyak menjadikan kesengsaraan, sedangkan akal merupakan cahaya daripada Allah. Siapa-siapa yang diberi kecerdikan, itu tanda cahaya yang datang daripada Allah dalam hidup dia. Banyak berfikir, cara kita berfikir ni jangan sama dengan cara orang kafir berfikir. Jangan. Orang kafir dia berfikir untuk dunia, kita berfikir untuk akhirat. Itu cara kita orang mukmin dalam hidup. Bila begitu dalam hidup kita ni, kita berfikir dengan benda-benda yang baik. Fikir apa dia? Macam mana aku nak hidup dalam kubur? Macam mana aku nak dapat kenderaan? Waktu mana aku bangkit di padang mahsyar nanti, laju je kenderaan aku melalui titian sirat. Ini menandakan kamu dapat cahaya daripada Allah. Nur daripada Allah dipanggil. Manakala kebodohan merupakan kesesatan. Hidup kamu membiarkan diri kamu tak nak mendengar majlis ilmu. Kamu biarkan diri kamu
jauh daripada majlis-majlis yang mentaati perintah Allah, itu tanda kebodohan pada diri kamu, kesesatan dalam hidup kamu. Manakala melakukan kezaliman merupakan penyesalan dalam hidup seseorang. Disebut, digambarkan oleh Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang buat zalim, dia akan menyesal di akhirat nanti. Ketaatan merupakan suatu yang elok di mata seseorang. Siapa-siapa yang dia melakukan ketaatan, itu tanda kelembutan dalam pribadi dia kepada Allah. Baca Quran. Manakala tangisan kerana takut pada Allah, merupakan keselamatan pada seorang. Siapa-siapa yang dia di atas dunia ni, dia duduk baca doa sikit, mengalir mata pada diri dia. Ini tanda dia merupakan keselamatan untuk diri dia. Selamat bila? Selamat di akhirat nanti. Bila menghadap depan Allah nanti. Dan daripada neraka, manakala tertawa merupakan kebinasaan fizikal. Siapa-siapa yang banyak ketawa berdekar-dekar, nanti hancur lebur jasad dia tu. Allah akan binasakan dia banyak dalam hidup dia. Dan orang yang sentiasa bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa langsung. Rasulullah sebut, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang hidup dia bertaubat dalam hidup dia, seumpama dia tidak ada dosa langsung dalam kehidupan dia. Muhammad ibn Labid menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, ada dua perkara yang dibenci oleh anak cucu Nabi Adam. Ada dua benda yang dibenci sangat oleh anak cucu Nabi Adam. Yang pertama, kematian. Mati ni anak Adam benci. Padahal kematian adalah lebih baik baginya daripada fitnah dan daripada fitnah dunia itu sendiri. Padahal mati itu lebih baik daripada dia hidup dengan keadaan yang dia terfitnah dengan dunia, teruji dengan dunia kan. Lebih baik dia mati. Orang kita pula sebut mati, benci. Padahal mati itu lebih baik daripada dia hidup dalam keadaan dia ni terpedaya dengan dunia. Terfikir, hidup ni fikir tentang dunia je dalam hidup dia. Yang kedua, orang kita benci sedikitnya harta. Padahal sedikit harta akan lebih ringan hisapnya pada hari kiamat kelak. Orang kita kalau boleh dalam rumah dia tu nak penuh je barang. Barang tu biar penuh dalam rumah. Orang hanya kenapa? Nak suruh nampak rumah ni ada penghuni, dia sebut demikian. Nak berjalan pun susah. Padahal semua yang penuh tu dia akan penat di akhirat nanti. Dia kena jawab tu. Ni kamu beli pinggan mangkuk kan? Pinggan mangkuk ni kamu beli ni berapa harga? Misal contoh. Kemudian kamu guna berapa banyak? Kemudian kamu simpan untuk siapa? Kamu guna untuk apa? Ketujuan apa? Penat pinggan mangkuk kan penuh dalam rumah. Ataupun orang kita dia letak dengan macam-macam gaya lah. Permainan, kartun-kartun, patung-patung dan sebagainya. Semua yang memenuhkan dalam rumah dia, set sofa dia, segala benda tu, semua tu akan disoal di hadapan Allah. Kita rasa rumah yang penuh barang ni tanda bahagia. Tak. Boleh jadi yang ni tanda kebinasaan pada diri dia pula bila dia di akhirat nanti. Yang ni yang bimbang pada diri kitanya, dalam keadaan yang kitanya banyak sangat nikmat, tiba-tiba nikmat ini menjadikan satu kebinasaan pada diri kita di akhirat nanti. Tuan-tuan ingat ke orang kereta banyak tu dia kaya ke? Tak, dia miskin. Di akhirat nanti jenuh dia nak jawab depan Allah. Kereta sampai penuh dalam gudang. Kereta dia tu bergudang. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Di akhirat nanti Allah tanya, kamu beli kereta ni untuk apa? Kamu simpan berapa lama? Kamu pergi ke masjid macam mana? Kamu buat apa dia terhadap kenderaan ini? Kamu tolong orang macam mana? Ni jenuh nak jawab depan Allah. Ini semua orang yang banyak apa dia? Banyak barang-barang tertentu dalam hidup dia. Semuanya akan disoal di hadapan Allah. Dia akan disoal di hadapan Allah dengan harta dia. Padahal sedikit harta ini akan lebih meringankan hisap dia pada hari kiamat nanti. Hisap kita ni tak banyak lah kena tanya. Allah tanya banyak. Stokin berapa pasang stokin? Kamu sepanjang kamu hidup berapa pasang? Kamu ada stokin. Allah tunjuk stokin satu. Ni stokin siapa ni? Bahagian stokin je. Bahagian kasut kamu berapa banyak? Bahagian yang disebut dengan apa dia? Pinggan mangkuk kamu. Dalam hidup kamu, segala barang-barang ni, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah.
Tuan-tuan jangan ingat, bila rumah kita ni penuh barang, segala benda kita boleh letak dalam rumah kita, kita akan selamat di akhirat. Kita akan kena jawab di hadapan Allah nanti. Nak jawab depan Allah tu lah. Tolong perhati betul-betul. Bahagiakah orang yang demikian? Zar'ah Ibn Abdillah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan. Rasulullah SAW sebut manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik bagi dia. Padahal mati lebih baik daripada dia mencintai kehidupan. Ada orang yang demikian. Kadang-kadang kan kita janganlah mati, tak naklah mati, tak naklah mati. Padahal bagi orang ni sesuai untuk dia mati daripada dia hidup. Daripada dia hidup. Manusia itu juga lebih mencintai harta yang banyak. Padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisab dia di hadapan Allah nanti. Kadang-kadang kan orang kita, naklah ustaz, saya naklah harta banyak, saya naklah duit yang banyak. Padahal Allah tahu dah, dia ni kalau banyak harta tak sedar diri. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagau fil ard. Orang ni kalau aku bagi segala benda yang dia minta, walau basatallah, Allah bagi semua benda yang dia nak, la bagau fil ard. Dia akan jadi melampau di atas muka bumi. Orang kita kan, duit ada, mula dia nak melagak dalam hidup dia. Mula pada diri dia ni, dia akan jadi dalam, pada diri dia tersebut, dia jadi melampau dalam hidup dia. Walakin, tapi Allah sebut, yunazzal biqadari ma yasha. Allah bagi pada seorang ni dengan kadar-kadar tertentu dalam hidup kalian. Jangan kita rasa bila harta benda banyak tu kita ni akan rasa bahagia. Tak, jangan. Jangan ingat demikian. Ramai mana orang yang banyak harta, dia yang sengsara dengan harta. Di atas dunia ni pun sengsara. Masuk dalam kubur lagi sengsara. Lagi sengsara dalam hidup dia. Kenapa dia? Di akhirat nanti Allah tanya, min ainak tasabahu, daripada mana dia dapat. Wa fima anfaqahu, ke mana dia belanja. Tuan-tuan tengok orang yang rumah besar, rumah dia berpuluh-puluh rumah dia. Kadang-kadang dia beli rumah sana, rumah sini ada. Dia pergi ke London ada rumah dia. Pergi ke mana? Di Rusia ada rumah dia. Pergi ke Singapura ada rumah dia. Rumah ni penuh rumah dia. Ingat ke orang ni selesa lah. Dia mati nanti masuk dalam kubur, Allah tanya terus. Rumah kamu kat London tu berapa kali kamu duduk? Rumah kamu dekat Singapura tu berapa kali kamu tinggal? Rumah kamu dekat Thailand tu berapa kali kamu pergi? Dan kamu bagi pada siapa? Segala benda yang kita miliki di atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan soal. Kamu dapat daripada mana? Duit ni, kamu beli ni. Lepas tu kamu simpan berapa lama dalam hidup kamu? Yang ni jenuh dah nak jawab. Yang ni pun letih dah dia nak jawab. Ya Allah, aku duit banyak, ya Allah aku begini, tapi aku buat begini, aku buat begini. Allah tanya, kamu buat ni untuk apa? Kamu buat ni untuk apa? Kat mana untungnya Islam? Kat mana? Tenganga nak jawab di padang mahsyar Allah. Mulut tu tercungak-cungak macam ikan yang dalam keadaan ikan kelemasan. Di padang mahsyar tu Allah nak jawab macam mana ni? Nak jawab apa dia ni? Ni barang-barang kamu ni. Timbun barang yang ada ni. Bila semakin timbun barang di padang mahsyar, macam mana dia nak jawab? Handbag dia saja. Bahagian handbag 2 lori dah. Beli handbag saja 2-3 lori. Bahagian kereta dia, bahagian rumah dia, bahagian tanah dia, banyak bahagian. Letihlah dia di akhirat nanti. Jangan rasa gembira wahai orang yang bermewah-mewahan di atas dunia. Siapa yang bermewah-mewahan di atas dunia ni, dia rasa banyak, sedap, selesa dan sebagainya. Tunggu orang yang jenis macam ni. Tunggu dia. Bila dia masuk dalam kubur nanti, penatlah dia untuk menjawab dia di hadapan Allah. Manakala orang yang harta benda tak ada, masuk dalam rumah ke dapur terus. Masuk rumah tu masuk dapur terus. Dia sempitnya rumah dia. Keluar sikit masuk bilik. Rumah dia. Rumah tu sempit je dalam hidup dia. Dalam kehidupan dia. Tapi anak-anak dia ni belajar baca Quran riuh. Di akhirat nanti berbahagia dia. Berjalan dalam keadaan penuh kegembiraan di padang mahsyar. Puas hati aku. Hidup sekejap 60 tahun, 70 tahun atas dunia. Tapi ni Allah ganjarkan untuk dia aku. Puas hati aku hidup di atas dunia.
Sebab tu jangan rasa berjaya lagi dunia ni. Dunia ni bukan tempat berjaya. Bukan tempat kejayaan. Tak payah nak glamour dah. Orang-orang yang saya tengok dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam sebagainya, tunjuk rumah mewah dia. Tunjuk kolam renang dia. Tunjuk tempat almari dia simpan. Tak payah, tak payah. Ni bukan akhirat lagi. Ni baru dunia baru. Dunia baru. Kalian tunjuk segala kemewahan kalian tersebut untuk mensengsarakan kalian di akhirat nanti. Lagi kalian tunjuk, lagi sengsara kalian di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini gambaran, tolong bagi tahu pada pemewah-pemewah itu. Orang-orang yang suka tunjuk sangat, yang disebut dengan kemewahan-kemewahan dia, yang dia ni akan sengsara di padang mahsyar kalau sekiranya dia tak guna segala nikmat-nikmat tadi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan wala tu'jib ka amwaluhum. Allah sebut, kamu jangan takjub dengan harta benda mereka. Jangan. Wala tu'jib ka amwaluhum. Jangan wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka tersebut. Kalian jangan rasa kagum dengan apa yang mereka miliki tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kenapa Allah ajar demikian? Fala tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu rasa kagum dengan apa yang mereka yang ada pada mereka ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ini dalam ayat yang ke surah At-Taubah ayat yang ke 85. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu takjub dengan harta benda mereka dan anak pinak mereka, keturunan mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Tetapi segala benda yang mereka miliki itu, Allah sedang mengazab mereka dengan apa yang mereka itu di dunia. Allah kata, harta benda dia itu aku sedang azab. Aku sedang azab pada harta benda mereka. Dengan harta benda mereka ni, orang ni akan sengsara. Mesti Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yuridullahu an yu'adzibahum. Allah bagi pada mereka itu untuk mengazabkan pada mereka fid dunya, di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan menghancurkan yang disebut dengan jiwa mereka tersebut di kalangan keluarga mereka dalam keadaan mereka ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pula, saya jadi heran dengan orang kita kan, bila tengok orang yang kadang-kadang toke-toke tertentu yang dia tunjuk tempat dalam rumah dia tunjuk, tuan-tuan komen pula. Tuan-tuan akan dapat saham sama, tuan-tuan. Jangan kita terlibat. Jangan kita terlibat, kita left. Jangan tinggal, jangan duduk, jangan tengok benda-benda yang demikian. Tinggalkan, kerana mereka ni sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedang diazab, tiba-tiba kita ni rasa, wuih kita ni. Tunjuk yang tu, tunjuk yang ni, kita yang buat komen pula. Jangan demikian. Kemudian disebut, di antara kenapa kematian itu menjadi kenikmatan bagi orang mukmin. Abu Qatadah menuturkan bahawa pernah ada seorang jenazah yang dihantar ke kubur dengan melintasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika dia waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok satu jenazah lintas depan Rasulullah. Bila lintas depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, Rasulullah sebut mustarih wa mustarah minhu. Rasulullah sebut berehatlah dia ataupun direhatkan ke atasnya. Rasulullah sebut demikian. Lepas dia jenazah tu berlalu jauh je, lalu Rasulullah tanya, sahabat tanya Rasulullah, apa maksud mustarih dan apa maksud mustarah minhu ya Rasulullah? Yang kamu sebut mustarih, mustarah minhu tu menapa ya Rasulullah? Kenapa dia berehat? Kenapa direhatkan ke atasnya ya Rasulullah? Rasulullah tengok jenazah tu lintah depan Rasulullah. Rasulullah bingkai bangun, Rasulullah sebut mustarih atau mustarah min. Rasulullah sebut berehatlah dia ataupun direhatkan ke atasnya. Lalu bila sebut saja begitu, sahabat tanya Rasulullah, pelik ni Rasulullah, kenapa yang kamu sebut gitu ya Rasulullah, berehat dia dan direhatkan ke atasnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang mukmin bila dia meninggal dunia, dia mula berehat daripada hal-hal yang meletihkan dan menyakitkan. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni kalau dia mati, dia berehat daripada benda yang penat atas dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dengar kuliah ni penat tak? Penat kan? Tengah dengar kuliah ni, lalu pula tabung derma. Lagi penat.
Allah ustaz ni asyik umum je derma. Ada je disebut demikian. Rehat, penat kita kan. Kita atas dunia ni, kita susun keluarga kita ni, jangan buat maksiat pada Allah. Penat ke tak penat? Penat. Ibu-ibu yang beletir kat rumah tu, penat ke tak penat? Penat. Lepas beletir, tersandar tepi dinding. Tak bergerak ibu-ibu tersebut. Kenapa penat kan? Penat. Kenapa penat? Kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah, kepenat. Penat dalam hidup kita. Bila kita nak berehat? Dalam kubur. Mati je berehat terus. Bangun malam-malam, bangun untuk tahajud. Penat tak penat? Penat. Bangun tahajud. Tapi bila kita nak rehat, masuk dalam kubur nanti. Bila masuk dalam kubur mati kita, Allah rehatkan dia daripada kepenatan hidup di dunia. Dengar orang sumpah seranah pada kita. Tuan-tuan tak penat ke? Bila tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan buka je Instagram, tuan-tuan buka TikTok, tuan-tuan, tiba-tiba orang tu sumpah seranah pada kita. Orang ni kata macam-macam gaya pada kita. Penat tak penat? Penat. Penat kita. Tapi penat-penat kita tanggung. Tahan diri kita. Bila kita akan rehat, bila kita masuk dalam kubur, bila masuk saja dalam kubur, maka kita mula berehat daripada kepenatan, daripada kehidupan kita ini sendiri. Lalu kematian menjadi satu keindahan dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin bila mati je, Allah, Rasulullah kata berehat dah dia. Dia berehat dah. Daripada apa dia? Daripada dia dalam keadaan yang dia kepenatan, sepanjang dia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin, demikian Rasulullah sebut. Allah dan menyakitkan yang ada di dunia menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada kasih sayang Allah. Bila mati tu, hantar dia kepada kasih sayang Allah. Balik ke kuburan, kemudian berada di alam barzah. Dia mula berehat daripada apa dia? Penat dia baca Quran, penat dia derma, penat dia bangun tahajud malam, penat dia bersama dengan jemaah Islam. Semua kepenatan dalam hidup dia tadi untuk kerehatan waktu mana dia dalam kubur nanti. Sedangkan orang kafir, orang jahat, menjadikan kehidupan di dunia, pepohonan dan juga binatang, bila dia meninggal dunia, orang berehat daripada jahatnya dia. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Maknanya apa dia? Dalam hidup orang kafir, manakala orang kafir ni, bila dia hidup ni, dia menyusahkan orang je. Bila dia mati, orang lain berehat. Alhamdulillah, mati juga. Lama dah nak suruh mati. Tak mati-mati. Hari ni barulah mati. Barulah lega dalam hidup di dunia ni. Pohon-pohon pun kata, alhamdulillah mati dah. Bumi pun sebut, alhamdulillah mati dah. Orang mula berehat. Makhluk-makhluk atas dunia ni semua sebut berehat kita. Kenapa kita berehat? Kita dah lega dah kita. Daripada apa dia? Daripada makhluk yang jahat ini. Ada dia ni berat bumi je, menyusahkan kita je. Tengok benda yang jahat-jahat yang dilakukan di atas dunia. Tuan-tuan ni ke? Orang-orang yang buat maksiat tu, bumi ni bergembira ke dengan dia? Bumi ni membenci dia, menyumpah seranah. Tak dengar je. Kalau dengar tu meloncat kita. Bagaimana bumi sumpah seranah? Jahat kamu ni, hidup atas aku, tapi buat benda yang jahat di atas tubuh badan aku ni sendiri. Seksa aku. Bila dia mati, bila orang tu mati, bumi sebut, alhamdulillah, mampus juga dia ni. Lama dah doa nak suruh mampus. Tak mati-mati. Hari ni mampus juga dia. Mati juga dia je. Baru lega pada bumi ini sendiri. Jangan jadi orang jahat. Jadilah orang yang taat. Jangan kita jadi orang yang membebankan bumi. Tetapi menjadikan diri kita ketenangan dan kerehatan waktu mana kita dalam bumi. Ini cara dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ni, dia akan jadi demikian. Bila masuk dalam kubur, bumi ni beria-ria, menjadikan dia kata, aku akan lapangkan kamu, aku akan jadikan kamu orang yang kamu tenang dalam diaku. Bumi ni akan sebut pada orang yang masuk dalam kubur tu, orang mukmin yang masuk dalam kubur, rehatlah kamu daripada kepenatan dalam kehidupan kamu di dunia yang sementara dahulu. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni janganlah kita ni sampai peringkat bumi ni sumpah seranah. Jangan. Jahat tu sampai makhluk-makhluk yang lain pun sumpah seranah. Sampai kita ni biar jadi baik ni, sampai bumi makhluk yang lain dia kata, kamu ni baik sangat, kamu akan dapati bagaimana aku buat terbaik untuk diri kamu bila kamu masuk dalam bumi ini sendiri. Bumi ini bercakap
dengan diri kita, sama ada kita buat berbenda yang baik ataupun benda yang jahat dalam hidup ini. Kemudian Ibnu Abi Syaibah menuturkan bahawa Yazid Ibnu Abi Zaid berkata, ada beberapa orang yang menghantar jenazah dengan melintasi Abu Juhaifah. Bila lintas saja dia pun berkata, berehatlah, dan direhatkan. Abu Juhaifah sebut demikian. Abdullah bin Amr bin Al-As menuturkan bahawa Nabi SAW juga bersabda, dunia merupakan penjara sekaligus kemarau bagi orang mukmin. Dunia ni bukan tempat yang nikmat, Rasulullah sebut. Dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin. Segala benda yang kita hidup ni terpenjara kan. Nak buat yang tu tak boleh, nak buat yang ni tak boleh, nak tidur lama tak boleh. Kemudian kita nak makan banyak tak boleh, nak bercakap banyak pun tak boleh. Dunia ni dalam keadaan demikian. Ini nak sebutnya penat dalam kehidupan kita ini. Tapi bila dia berpisah daripada dunia, berpisah pula lah daripada penjara dan kemarau yang panjang itu, menjadikan kerehatan untuk diri dia. Itu cara demikian dalam hidup, dalam kehidupan kita. Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Abdullah bin Ibnu Umar berkata, sesungguhnya dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Dunia ni, kalau kalian tengok orang kafir tu kaya-kaya senang-senang tu, syurga tu dia tu. Dia menikmati syurga bagi orang kafir. Dan penjaga bagi orang mukmin. Di dunia ni terpenjaga bagi orang mukmin. Hidup kita ni kan, orang perempuan dia nak keluar rumah je, kena pakai kain tudung, tutup aurat dia. Kena tutup aurat dia. Manakala orang lelaki nak keluar daripada rumah dia, tutup aurat dia daripada lutut sampai pada pusat dia. Jangan ada di kalangan orang lelaki kita ni pakai seluar pendek, keluar rumah tak pakai baju, nampak pusat keluar daripada perut dia ni sendiri. Yang jadi demikian, ni semua ni gambaran tidak mukmin. Orang mukmin ni dalam keadaan yang dia terjaga tu badan dia, walaupun dia terpenjaga, ada had dan ada batasan. Dan macam PKP ni lah, orang mukmin ni macam kena PKP dalam hidup dia. Tiap-tiap masa tu begitu, tersekat itu, tersekat ini. Orang kita belum kena PKP dahulu dia tak faham sangat. Sekarang bila kena PKP ni baru nak faham sikit. Dulu Allah dah ajar dah. Dulu ada benda yang kamu boleh buat, ada benda yang kamu tak boleh buat. Bila buat macam tu orang langgar gedah je. Allah buat PKP, senang cerita. Bila kena PKP barulah tahu. Bila nak keluar daripada rumah, tak ada sebab, tak ada apa, nak kena saman pada polis 10,000, 5,000 ni, baru kelam kabut dia. Baru dia tahu erti makna had dan sekatan dalam hidup dia. Perumpamaan seorang mukmin ketika dicabut nyawa adalah seperti seorang yang berada dalam penjara, lalu dikeluarkan daripada penjara. Bila dia boleh keluar daripada penjara, lalu dia berlari dengan kencang, menyebar di atas muka bumi ini. Orang mukmin dia jadi demikian. Bila dia dalam keadaan yang orang mukmin ni macam duduk dalam penjara lah. Macam kita kena PKP ni. Bila buka je PKP ni, buka je, disebut sekatan yang kita kena ni, bertebaran. Masing-masing balik kampung, jam jalan. Masing-masing rasa nak seronok dia panggil. Demikianlah hidup di atas dunia. Orang mukmin ni sepanjang hidup atas dunia ni, sekat itu, sekat sana, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Macam orang kafir. Orang kafir bebas nak buat yang tu, nak buat yang ni di atas dunia. Dia boleh buat. Dia nak minum arak, dia nak berjudi, nak berzina. Hidup dia ni tak ada batasan. Tu orang kafir. Orang mukmin ni, dia hidup dia, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Yang ni ada dosa, yang ni ada pahala. Buat yang ada pahala. Yang dosa jangan kamu buat. Sebagai seorang mukmin dia ajar demikian. Bila keadaan sampai tahap demikian, orang mukmin ini, bila dia nak suruh bebas daripada dosa, pahala, sekatan-sekatan ni, bila dia mati, masuk kubur. Bila masuk je dalam kubur, orang mukmin pun tenang je dalam hidup dia. Lepas dah dia segala-galanya yang dia perlu lakukan dalam kehidupan dia. Dia akan masuk dalam kubur tu, berlari kencang untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nikmatnya dipanggil demikian. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi perbincangan kita ini. Kenapa kematian itu menjadi indah kepada kehidupan orang mukmin. Ini pelik kan? Orang Islam ni dia anggap mati itu seronok, mati itu gembira dalam hidup dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.